Nampak meja? Ambil gambar sekat mana? Sekat mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para penonton dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini dapat sama-sama kita sementara menunggu waktu berbuka puasa, sementara pada saat-saat yang sangat mustajab doa, saat-saat yang penting ini kita sama-sama bertadarus, mengambil teks tadarus Ramadan pada kali ini, iaitu ayat daripada ayat 20 hingga 25 dalam surah Al-Hadid. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua membaca dan mengambil iktibar dengan ayat yang menjadi ayat teks tadarus pada kita pada tahun ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasil ghaisin a'jabal kufar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard wa'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. Surah Al-Hadid ayat 20 hingga 25. Maksudnya, ketahuilah wahai bahawa sesungguhnya dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan yang mengurang, dan juga bawalah bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan kekuatan dan bangsa keturunan serta berlomba-lomba membanyakkan harta benda dan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya, samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning, akhirnya ia menjadi hancur bersepai. Dan hendaklah diketahui lagi bahawasanya akhirat adalah ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu, dan ada pula keampunan besar serta keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Ayat 21, berlomba-lombalah kamu mengerjakan amal yang baik untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang demikian itu ialah limpah kurniaan Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah sememangnya mempunyai limpahan kurnia yang sangat besar. Ayat 22, dan maksudnya tidak ada suatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi dan tidak juga ditimpakan daripada kamu melainkan telah tersedia ada dalam kitab yang di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat 23 pula, dan kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira
yakni secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri. Maksud ayat 24 pula ialah orang yang bakhil, yang menyuruh manusia supaya berlaku bakhil, akan mendapat balasan yang menghina. Dan siapa yang berpaling daripada mematuhi hukum Allah, maka padahnya tertimpa ke atas diri sendiri. Kerana sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Manakala ayat 25 ialah demi sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan, supaya manusia dapat menjalankan keadilan. Dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia, dan jadikan besi dengan keadaan yang demikian supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang apa yang menggunakan kekuatan handalannya itu untuk menegak dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala serta menolong rasulnya, padahal balasan baik tidak kelihatan kepadanya. Sesungguhnya Allah taala maha kuat lagi maha berkuasa. Para penonton sekalian, surah ini namakan surah Al-Hadid ataupun surah besi kerana terdapat pada ayat 25 di mana menyentuh tentang sejumlah manfaat Al-Hadid, manfaat besi yang Allah jadikan kepada manusia. Tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat dalam ayat yang kita ambil pada hari yang mulia ini sebagai ayat untuk kita sama-sama tadarus, ialah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia tentang beberapa perkara. Pertama, kalau kita perhati pada ayat pertama, Allah Taala sebut ayat 20 ni, i'lamu, ketahuilah, suatu seruan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan kepada jin. Ketahuilah, hei manusia semua, ketahuilah. Jadi tentulah manusia akan, bila dibaca ayat ini, satu kalimah i'lamu, ketahuilah, dia akan menimbulkan satu tarikan perhatian manusia. Bila Allah Taala sebut ketahuilah, jadi tentu kita nak tahu apa yang Allah beritahu, yang Allah nak beritahu kepada manusia. Ketahuilah. Jadi apa benda? Lalu Allah sebut innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya hidup dunia ni hanyalah satu kehidupan yang berupa la'ibun, permainan. Macam budak-budak bermain, seronok gembira bermain. Dunia ibaratkan satu permainan, permainan. Semua kita tengok budak muda bermain, cara mudanya orang tua, la'ibun, satu permainan. Yang seronok gembira, orang bermain memang seronok gembira, walahun, dan benda yang sia-sia ataupun benda yang lahu, yang tidak ada nilai hakiki, sebenarnya satu permainan, satu hiburan sebagai perhiasan, wazinatun, satu perhiasan. Yang pertama Allah sebut dunia sebagai mainan. Yang kedua Allah Ta'ala sebut dunia sebagai lahun, sebagai benda hiburan, benda seronok gembira. Yang ketiga wazinatun, hiasan. Allah Ta'ala sebut dunia ni sebagai satu perhiasan. Wa tafakhurun bainakum, dan disebutkan dunia sebagai bermegah-megah di antara kamu. Orang ni megah dengan harta banyak, orang ni megah dengan kereta besar, orang ni megah dengan rumah besar, orang ni megah dengan harta macam-macam. Dan wa takasurun fil amwali wal aulad, berlomba-lomba bangga dengan banyaknya harta dan banyak keluarga, keturunan, pengikut-pengikut, penyokong-penyokong. Ini hakikat dunia. Maka hakikat inilah yang Allah Ta'ala suruh kita perhati. Dunia tidak lebih daripada la'ibun, lahwun, zinatun, tafakhurun bainakum, takasurun fil amwali wal 5 benda. Hakikat sebenar ni dunia. Lalu Allah Ta'ala membawa perumpamaan dua, kamasali ghaisin. Allah kata dunia seumpama ibarat hujan yang turun. Seumpama hujan yang turun, yang bila mana hujan turun itu,
mengembirakan orang yang tanam pokok, pokok pun hidup, keluar bunga, keluar buah dia, keluar seronok. Ya, bila hujan turun, pokok-pokok yang asalnya kita tanam, tuan-tuan, kalau kita tanam benih, kemudian kita siap tanam tu, apa yang kita nak buat? Kita akan siram air. Ya, siram air. Ya. Tiba-tiba dapat berita gembira, hujan turun. Bila kita tanam benih atau tanam pokok, lalu hujan turun. Hujan turun tu berita gembira kepada petani-petani yang menanam pokok. Ya. Seronok dah hujan turun. Kenapa? Kerana selepas hujan turun, benih tadi akan hidup, akan subur. Kemudian pokok tadi pun keluar benih dia, subur, hidup. Ya, kita tanam pokok, kita tengok pokok yang tanam kemudian keluar, seronok. Ya. Ini kegembiraan. Ya. Tengok benih kita cambah, keluar, seronok tengok. Kemudian dia terus besar, terus berkembang, seronok tengok. Kemudian pokok tadi terus merimbun, seronok, gembira. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian pokok tadi keluar buah sebagainya, kamu gembira, seronok. Kemudian apa jadi? Pokok tu nanti akan kering, lama-lama dia akan layu, lama-lama dia akan mati. Demikianlah hidup kita dunia. Ya, tuan-tuan tanam pokok jagung. Ya, jagung ni makhluk pelik, pokok yang pelik. Biasanya pokok lain keluar bunga dulu baru keluar buah. Tapi jagung ni keluar buah baru keluar bunga. Ya. Tuan-tuan tanam pisang. Ya, seronok. Bila tanam pisang keluar buah. Seronok tak? Seronok keluar buah. Tapi tuan-tuan tahu tak? Selepas pokok ni keluar buah, dia akan mati. Ya. Pokok pisang hanya hidup berbakti pada yang tanam, dia keluar buah, lepas tu dia akan mati. Ya, kita ni kalau kita kahwin dapat anak, lepas tu kita mati, macam mana rasa? Ya. Ya, mungkin semua orang tak mau kahwin, ataupun kahwin tapi tak nak anak. Dunia ni akan tak ada manusia. Allah Ta'ala ibaratkan ayat pertama tadi, i'lamu, ketahuilah. Tapi dalam ayat kedua, kamasil ghaisin. Setelah Allah beritahu benda ni hakikat dunia 5 perkara tadi, Allah Ta'ala buat perbandingan. Seumpama orang yang tanam pokok gembira. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup dunia hanya mata, kegembiraan yang sementara waktu. Seronok sekejap, gembira sekejap. Ya, seronok dapat duit. Ya, bersiul-siul dapat duit masuk dalam poket, balik rumah gembira, tengah jalan langgar kereta, habis apa yang kita dapat. Demikian juga dunia, seronok sementara waktu. Seronok kahwin berapa lama? Seronoklah setahun 2 tahun dapat anak, mula pening kepala fikir tentang anak, macam nak jaga anak, nak anak makin besar. Seronok, tapi di waktu yang sama bebanan makin bertambah. Itulah dunia. Seronok hari ni kita joham, main bola kita menang, besok main kita kalah balik. Ya, seronok waktu muda, kekal ke? Tak. Dunia sifatnya tidak kekal. Ya. Yang kekal akhirat. Ya. Yang kekal, ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada dunia dan dia sifatnya kekal. Muda kekal, tak akan tua-tua. Seronok kekal, tidak akan bersedih. Ya, itu akhirat. Ya. Dan sebab itu dunia diibaratkan seumpama mata'ul ghurur, seronok yang sementara waktu. Bila kita orang beriman, kita tahu seronok ni sementara je. Ya, jangan sampai seronok sampai kita lupa bahawa kita ni akan mati. Ya, kita akan musnah, kita akan hancur. Saya waktu kecil-kecil dululah. Ya, waktu saya kecil-kecil dulu, saya selalu dengar kuliah ustaz-ustaz saya kali beritahu kiamat ni, tanda kiamat ni begini, tanda kiamat, dekatnya kiamat, dan banyak hadis Nabi. Saya waktu kecil, saya duk bayangkan saya sempat menyaksikan kiamat. Ya, saya sempat masa maklumlah, kita masa baru muda-muda lagi, umur 7 tahun 8 tahun, masa tu mula fikir. Ya, bila dengar tentang tanda kiamat, kita rasa kita sempat dengan kiamat tu. Ya, rupanya 50-60 tahun berlalu dalam keadaan yang cukup cepat masa berlalu. Dan sampai sekarang kawan-kawan saya dah masuk 60 tahun, sahabat-sahabat mula pencen. Ya, satu demi satu mula pencen, ya, diraikan dalam majlis pencen. Kita pun ada WhatsApp group pun kita, WhatsApp group ni pun macam-macam. Kalau dah orang yang umur 20 tahun, group dia pun group 20-an lah. Ya, yang 30 tahun, group dia 30-an lah. Kata kita group 60-an ni, WhatsApp group kita pun yang 60-an lah. Bangun pagi-pagi buka WhatsApp group, tengok Al-Fatihah, buka Al-Fatihah.
scroll balik tengok siapa yang meninggal. Rupanya kawan kita meninggal. Pagi-pagi buka-buka Al-Fatihah je, tak ada cerita lain dah. Kalau grup 60-an 80-an ni, ceritanya, saya baru dapat berita sahabat saya pasang kerana terpaksa buat dialisis. Sahabat kita dapat berita, barulah kawan saya datang rumah saya, baru sangat lagi seronok gembira dengan dia, apa semua tengah rancang keluarga. Saya lama kenal dia, tiba-tiba diserang jantung, kembali ke rahmatullah. Maknanya begitulah hidup kita ni. Sebab itu saya nak berkongsi dengan ayat yang kita ambil pada petang yang mulia, suatu ayat yang sangat penting. Yang kedua, pengajaran kedua pada ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala sebut, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Allah Taala menyuruh kita supaya segera memohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Segera berlomba-lombalah kamu mengerjakan amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang luasnya, bidang luasnya, wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard wa iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Allah Taala sebutkan segera apa dia? Sabiqu, berlombalah kamu. Berlomba apa dia? Apa nak dilombakan? Ila maghfiratin min rabbikum. Segera berlomba mohon keampunan pada Allah Ta'ala. Kita berlomba nak minta ampun pada Allah. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua, bila kita baca dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala sebut kita ni, wa kuntum azwajan salasah, kamu di akhirat besok kamu akan dipecahkan per 3 kumpulan. Kita ni akan dibagikan besok di akhirat 3 kumpulan. Kumpulan ashabul yamin, kumpulan belah kanan. Alangkah beruntungnya yang belah kanan. Yang kedua, kumpulan yang kiri. Washabu shimal, lima ashabu shimal, kumpulan kiri. Alangkah celakanya golongan yang belah kiri. 2 kumpulan, kanan 1, kiri 1. Satu lagi mana? Allah sebut 3. Satu lagi di mana? Satu lagi Allah sebut as-sabiqun as-sabiqun. Golongan yang berlomba, mereka yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dan disebut ulaika humul muqarrabun, mereka tu dekat dengan Allah Taala. Ayat ni sebut sabiqu, berlombalah kamu. Kita tak berlomba buat kebaikan, apatah lagi nak berlomba mohon keampunan Allah. Saya yakin bila Allah Ta'ala sebut ini, ayat ni, Allah suruh kita berlomba mohon keampunan pada Allah. Kita nak lomba dengan siapa? Kalau main bola, lomba untuk dapat bola dulu. Kalau kita dalam kelas, berlomba dengan kawan kita untuk dapat nombor 1, nombor 2. Tuan-tuan, pernah tak berlomba untuk dapat pengampunan Allah? Kita tak pernah berlomba untuk dapat pengampunan Allah. Mungkin yang ada yang tanya, lomba untuk dapat pengampunan Allah, kenapa? Jawapannya, kerana ampunan Allah Ta'ala itu hanya boleh dicapai, boleh diberi, Allah akan ampun dosa pertama waktu dunia, dah mati tak ada pengampunan. Berlomba waktu hidup ni. Yang kedua, bila kita terlanjur buat salah, berlomba segera, jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu nyawa sampai halkum baru nak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu bala Allah turun baru kita nak menyesal minta ampun pada Allah. Segera. Sebab tu Allah suruh segera pasal apa? Kerana kalau dalam konteks kita sekarang, segera kerana sekarang ni bulan Ramadan, bulan pengampunan Allah. Sebab Ramadan akan berakhir. Kalau kamu leka, akhirnya Ramadan akan berakhir. Berlomba waktu antara saat-saat nak berbuka puasa ni, saat waktu makbul doa ni, segera minta ampun pada Allah. Maka Allah kata sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, segera mohon keampunan pada Tuhan kamu. Segera, jangan tangguh, jangan lewat. Kata Imam Ghazali Ta'ala, aku lebih suka seorang yang terlanjur buat maksiat pada Allah Ta'ala, menyesal dia, bertobat dia, kemudian minta ampun pada Allah. Tiba-tiba lemah iman dia, kemudian dia ulang balik buat maksiat pada Allah, maka dia minta ampun semula pada Allah. Aku lebih suka orang macam ni daripada orang yang buat salah lalu dia menunda-nunda, menangguh-nangguh untuk bertaubat pada Allah, lalu datang kematian padanya dalam keadaan dia tidak sempat minta ampun pada Allah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, berlombalah kamu, kata Allah Ta'ala, untuk mendapatkan ampunan daripada Tuhan kamu. Wa jannatin. Tuan-tuan bayangkan, ayat ini, antara pengampunan Allah dengan syurga tu jaraknya beribu tahun. Lepas kita minta ampun pada Allah, tapi ayat ni datang, lepas kami minta ampun, Allah tiba-tiba cerita wa jannatin, syurga terus.
Ya, lepas pengampunan terus dicerita syurga. Kenapa? Kerana orang yang tak dosa saja masuk syurga. Ya, orang yang berdosa tidak akan masuk syurga. Jadi kita semua berdosa. Ya, tak masuk syurga lah. Memang tidak akan masuk syurga melainkan Allah ampun dosa. Ya, Allah ampun dosa. Sebab tu kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Ya, kullu insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia tidak sunyi daripada salah silap. Maka bila kita salah silap, kita minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah. Kerana bila kita diberi pengampunan, berita gembira. Apa berita gembira kita di akhirat besok? Berita gembira pada anak kita periksa, dia dapat rezak cemerlang. Berita gembira bagi orang meniaga, perniagaannya maju. Berita gembira bagi orang masuk pertandingan politik, dia menang pilihan raya, contoh. Atau parti dia menang. Berita gembira. Apakah berita gembira bagi kita di akhirat? Berita gembira kita ialah Allah ampun dosa kita. Ya, kerana lepas ampun baru masuk syurga. Macam ni, ya, ayat ni. Lepas Allah sebut sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, datang ayat wa jannatin, dan syurga Allah Subhanahu wa taala, ya, arduha ka ardis samai wal ard. Luasnya syurga Allah Taala itu seluas langit dengan bumi. Saya ingat lagi bila Nabi mengutus surat kepada Maharaja Rom, Maharaja Parsi, ya, mengajak dia masuk Islam. Ya, masuklah Islam. Kalau kamu masuk Islam, Allah Ta'ala ampun dosa kamu, dan Allah akan masukkan kamu dalam syurga seluas langit bumi. Ya. Lalu dia balas surat Nabi, dia kata, ya Muhammad, kalau syurga itu seluas langit bumi, neraka di mana? Ya. Dia tanya balik Nabi. Dia kata, kalau syurga seluas langit bumi, neraka di mana? Maka Nabi jawab, bila datang siang, malam pergi ke mana? Ya, ini kebijaksanaan Nabi SAW. Bila datang waktu siang, mana pergi malam? Apakah malam tak ada? Ya, ini hebat jawapan Nabi SAW. Dia memberikan bahawa kalau datang syurga luar langit bumi, maka neraka di sebaliknya. Sekarang kita siang hari, ya, di mana malam? Malam sebelah sana. Maka demikian juga orang yang dalam syurga, dia tak akan nampak neraka. Tapi orang dalam neraka, dia tak akan nampak syurga. Bukan syurga tak ada, tapi syurga tidak nampak kelihatan pada matanya. Bukan makna tidak ada. Maka kan itu Allah Ta'ala suruh kita supaya minta ampun segera pada Allah. Wa idza allazina amanu billahi wa rasulih. Siapa yang dibalas syurga? Dibalas syurga kepada orang beriman dengan Allah Ta'ala. Orang syirik pada Allah, orang tak beriman dengan Allah, walaupun dia baik, ya, dia baik, dia ikhlas, dia jujur. Saya jumpa ramai kawan-kawan yang bukan Islam, dia baik, sangat baik. Doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Tuhan beri hidayah. Walaupun kebaikan dia, sebab syarat dapat redha Allah ialah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kurniaan ini diberi kepada siapa yang Allah kehendaki. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik hidayah berpanjangan kepada kita, dan kita mendapat kelebihan-kelebihan yang janji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabillah. Ini soal iman. Ya, Allah tak sebut apa-apa yang menimpa kamu sebenarnya telah tercatat di Lauh Mahfuz sebelum kamu lahir lagi, sebelum kita ada lagi. Ya, semua tu bila kita, nyawa kita dalam rahim ibu, janin, ya, dalam rahim ibu, Allah tiupkan roh. Bila Allah tiupkan roh, maka kandungan tadi hidup. Ya. Bila hidup, Allah tetapkan terus rezekinya, jodohnya, amalnya, baik buruknya, semua sekali, termasuk apa yang akan menimpanya. Ya. Sebab itu Allah kata, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apa-apa saja musibah yang melanda dunia. Hari ini dunia dilanda wabak COVID-19. Ya. Bala ini bukan benda baru. Ya. Bencana ni bukan benda baru zaman kita. Mungkin COVID baru dalam konteks kita, tapi ada tak wabak sebelum kita? Ada. Ya. Wabak taun berlaku. Ya, negara kita wabak kusta berlaku, wabak malaria berlaku. Ya. Penyakit malaria pernah membunuh ribuan manusia. Ya, taun membunuh ratus ribu, puluh ribu manusia. Ya, dan COVID hari ini membunuh hampir lebih daripada 2 juta manusia. Maka Allah tak sebut apa-apa yang musibah yang menipu dunia seluruhnya, dan diri kamu, ya, wa fi anfusikum, dan diri kamu. Tuan-tuan sekalian, perhati ayat ni. Pertama Allah kata musibah melanda dunia, bumi. Dan kemudian Allah menyebut musibah menimpa kamu.
Ya, sebagaimana kita ditimpa sebagai pelbagai musibah penyakit, bumi pun sedang dalam keadaan sakit. Ya, saya kebetulan diamanahkan untuk jaga kementerian alam sekitar. Kita tahu dunia sekarang ni berlaku kepanasan global. Ya, dunia makin panas. Kepanasan ini menyebabkan berlaku perubahan iklim, ya, yang berlaku seluruh dunia. Ya, negara kita juga tak terlepas daripada berlakunya perubahan iklim yang berlaku. Ya, sebab itu musim panas, kadang-kadang panas yang teruk, kadang-kadang hujan tiba-tiba, yang banjir tiba-tiba, hujan sikit tapi lebat, banjir tiba-tiba. Ya, berlaku fenomena pasang ombak besar. Semua fenomena alam ni membuktikan pada kita bahawa bumi juga sedang ditimpa musibah. Ya, bumi juga sedang tipu wabak penyakit. Ya, penyakit cara dia, ya, menyebabkan kita perlu mitigasi, kita perlu adaptasi kepada perubahan iklim yang berlaku. Macam kita lah, ya, kalau kita sakit, ada orang tanya saya, dia kata, apakah kita buat program untuk menjaga bumi ni, nak elak bumi daripada kiamat? No, tidak. Kiamat akan tetap berlaku. Macam kita lah, bila kita sakit, kenapa kita makan ubat? Apakah kita nak elak mati? Mati tetap akan berlaku, mati tak akan mati. Cuma ikhtiar kita untuk rawat, tu kewajipan bagi kita, bukan mengelak mati. Sebab seseorang tu mati kerana sampai ajal, bukan sebab sakit. Ya, mati bukan sebab sakit, mati sebab sampai ajal. Ya, sebab tu ramai orang yang sehat mati. Ya, jadi oleh kerana itu jangan tertipu dengan umur yang muda, kerana mati tidak syarat tua, dan jangan tertipu dengan badan yang sihat, kerana mati tidak syarat sakit. Ayat ini menunjukkan pada kita bahawa apa-apa yang menimpa kamu, ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab, semua telah tercatat di Lauh Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Ta'ala timpakan wabak itu, sebelum datang bala itu, bagaimana pun telah berlaku catatan di Lauh Mahfuz. Ada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna Allah dah tentukan, cuma Allah rahsiakan. Allah rahsiakan rezeki kita. Allah dah tentu dah rezeki, cuma Allah rahsiakan. Allah tentu dah kedudukan kita, Allah rahsiakan, supaya bila kita Allah rahsia, kita akan berusaha, kita akan ikhtiar, kita diberi pahala di atas usaha yang kita buat, bukan di atas hasil yang kita dapat. Kita kena betul, kita dapat pahala di atas usaha kita. Kita usaha tu, umpama peniaga, dia buka kedai, tu dia dapat pahala dah. Pahala dapat lah. Dia buka kedai, meniaga yang halal untuk beri kemudahan kepada orang ramai, dia dapat pahala dah. Bilal azan tu dapat pahala dah. Orang mari tak mari tu nombor dua. Demikian juga kita berusaha tu, kita dapat pahala dah. Usaha dengan tenaga kita, ikhtiar dengan akal fikiran kita. Dua. Kemudian yang ketiga, doa. Doa alaqah kita dengan Allah Ta'ala. Hak kita minta, terpulang pada Allah, nak bagi tak bagi. Macam kawan kita telefon kawan kita, ataupun orang telefon kita, kita tak nak angkat, itu hak kita. Tiba-tiba dia kata, kenapa kamu tak angkat telefon? Aku dah 10 kali. Ikut akulah. Sebab hak kita nak jawab atau tak jawab telefon. Tapi biasa kita jawab lah. Kita tengok juga, kalau Along yang telefon, confirm tak jawab. Kalau sekiranya yang telefon tu musuh kita, kita tak jawab. Ataupun orang yang kita memang tahu dah kalau telefon ini, kita, ada orang yang kita jawab, ada orang tengok saya terus jawab. Ada orang dia telefon kita, tengok nombor dia, kita terus jawab, tak sempat satu ringin pun. Demikian juga doa. Ada doa hamba Allah, diangkat tangan saja, Allah terus perkenankan doa. Tak sempat dia minta pada Allah, tak sempat dia doa pun, diangkat saja, Allah perkenankan doa dia. Dan kita dengar kisah bagaimana waktu Nabi Sulaiman AS minta dipindahkan istana Balqis. Kan itu sekejap, sekelip mata, tak sampai sekelip mata pun. Dia hanya angkat tangan, doa pada Allah, tak minta ya Allah, tak ada, tak sebut pun, angkat saja terus sampai. Ada orang yang kadang-kadang permintaannya belum sempat dia habis doa, Allah perkenankan doa dia. Ada orang yang kadang-kadang dia minta ulang kali, berulang kali, baru Allah kurniakan. Macam kita lah, ada kawan ni telefon, tak sempat ringin pun jawab. Ada kita tengok, kita fikir nak angkat tak angkat, nak angkat tak angkat. Itu kita dengan kawan kita. Demikian kita dengan Allah Ta'ala, kita doa, Allah Ta'ala kita minta. Allah suka hamba dia minta banyak kali, minta lah.
Ada satu hadis ni kata Allah Taala sangat suka hamba tu merayu-rayu minta pada Allah. Ya, Allah suka mendengar hamba-Nya berdoa. Sebab doa ni kita dengan Tuhan. Allah suka kita. Ya, panjangkan doa kamu, banyakkan, sebab Allah suka dengar. Tapi ada orang kadang-kadang malah doa panjang-panjang ni. Dia angkat tangan, ya Allah macam biasa, ya Allah. Gitu je. Ya. Ya Allah macam biasalah. Ya. Tapi tuan-tuan, ada tak telefon kawan kita, orang telefon kita nak angkat? Ada. Kita tengok nombor, kita tak angkat, kita biar je. Demikian juga Allah Ta'ala, ada doa yang Allah tak akan angkat, Allah tak akan terima doa dia. Siapa dia? Ya, katalah hadis-hadis, dia orang yang makan yang haram, ya, mat'u haramun wa mashrabu haramun wa ghuziya bil haram, amma yustajabulah. Sedangkan dia makan yang haram, dia minum yang haram, dia buat benda haram, macam mana Allah nak perkenankan doa dia? Maka Allah Ta'ala sebut pada kita ini, maka semua tu Allah tentukan sebelum musibah tu kena. Ya, inna zalika Allah yasir. Ya, urusan ini urusan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likaila ta'su ala ma fatakum. Masya-Allah. Ya, likaila, semoga kamu, ya, mudah-mudahan kamu, kata Allah, ya, likaila ta'su ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak berduka cita sangat dengan apa yang hilang pada kamu. Ya, tuan-tuan sekalian, saya ada seorang kawan rapat saya, ya, meninggal dunia baru-baru ni. Mengejut. Ya. Dan anak-anaknya pun banyak hantar mesej, isteri, keluarganya pun hantar mesej pada saya, minta nasihat, tolong doa pada arwah, semoga Allah tepatkan di kalangan orang baik. Ya, doalah untuk arwah ayah saya, doalah untuk arwah suami saya, macam-macam. Ya, saya kebetulan dia kawan rapat saya. Memang saya sedih lah. Setiap kematian tu menyebabkan kita akan sedih, kita akan kehilangan seorang sahabat. Tapi bila saya mengatakan ayat ni pada dia, ya, supaya Allah Ta'ala sebut, supaya apa-apa yang hilang pada kamu, kamu tidak berduka cita. Ya, tidak berduka cita atas apa yang hilang. Ya, walaupun sedih tu Nabi menangis bila Ibrahim meninggal dunia, tapi kita tahu bahawa Allah lebih sayang pada dia. Allah mengatur yang terbaik. Ya, apa yang Allah atur yang terbaik. Mungkin kerana kita tak tahu, mungkin kita sedih, mungkin kata. Tapi kalau kita fikir, dia meninggal dalam keadaan yang soleh, beriman dengan Allah Ta'ala, meninggal dalam mentaati perintah Allah, dia meninggal dalam keadaan dia tak tinggal semayang, dia meninggal dalam keadaan hamba Allah yang soleh, alhamdulillah. Ya, saya ingat bagaimana, ya, seorang sahabat Nabi, ya, waktu dia tua, dia menghadap ke dinding, orang datang ziarah dia. Ya, maka orang tanya dia, kenapa kamu tidak berpaling muka kamu kepada kami? Dia kata, aku ni dulu, ya, waktu zaman jahiliah, aku lawan Nabi, aku lawan Islam, ya, aku lawan Rasulullah. Nasib baiklah Allah tidak matikan aku waktu itu. Ya, kalau Allah matikan aku waktu itu, kekal neraka selama-lamanya aku. Alhamdulillah, Allah Ta'ala panjang kaum aku, lalu aku dapat hidayah masuk Islam. Aku bersama Nabi, kata dia. Aku berjuang, berjihad, berperang fi sabilillah. Dan setiap kali aku pergi perang, aku doa pada Allah supaya Allah cabut nyawa aku di tengah medan perang, supaya dapat pahala syahid. Tapi Allah Ta'ala tidak mematikan aku waktu itu. Sekarang aku dah tua. Ya, tua dah masa tu. Ya, dan dia kata dia pun tenaga tak kuat, ibadah pun tidak sekuat zaman muda. Macam kita lah. Ya, ada masa lupa, ada masa baca Quran pun, ya, buka Quran sikit mengantuk terus. Ya, waktu tua ni macam-macam lah. Kata pak saudara saya, penyakit yang paling tak patut berlaku, tua lah. Kalau boleh jangan tua. Kalau boleh jangan tua, tapi semua kena akan tua. Kalau panjang umur akan jumpa tua. Tetapi kata dia, sekarang ni aku tua, ya, aku tahu bahawa ajalku bertambah dekat dan kematian bertambah hampir denganku. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, supaya apa yang hilang pada kita, kadang-kadang kita tidak duka cita sangat. Ya, adalah hikmah tertentu yang Allah Ta'ala mentakdirkan berlaku. Memanglah kita hilang handphone, melilau, kita cari, tak jumpa, nak macam mana? Ya, saya kebetulan hari ni pergi ziarah satu keluarga yang rumahnya teruk dilanda banjir baru-baru ni. Rumahnya pun uzur sangat dah, dhaif sangat dah. Ya, akhirnya rumah tu berlubang sana lubang sini. Sebahagian rumah tu dah tak boleh duduk lagi. Ya, hari ni alhamdulillah kita buat rumah baru untuk dia. Ya, melalui Suruhanjaya, Pentan Air, SPAN. Ya, alhamdulillah kita buat rumah baru. Ya, rumah yang elok.
dan hari ni saya buat majlis penyerahan kepada dia. Ya, tuan-tuan sekalian, saya nak sebut, saya cakap gua-gua dengan pak cik tu, kata hikmah pak cik, ya, kalau tak runtuh dulu mungkin tak dapat lagi rumah baru ni. Ya, hikmah di sebalik musibah tu ada kebaikan. Ya, asa an takrahu syai'an wa khairul lakum, kata Allah. Boleh jadi yang kamu tak suka sebenarnya baik bagi kamu, tapi janganlah minta runtuh semua nyanyi pula. Ya, tapi nak sebutnya setiap musibah yang berlaku tu sebenarnya ada kebaikan yang kita tak tahu. Ya, wala tafrahu bima atakum, dan jangan seronok sangat dengan apa yang Allah bagi pada kamu, kata Allah. Jangan seronok sangat. Ya, Allahu Rabbi. Pasal apa? Seronok ni ada had limitnya. Jangan seronok sampai kita sombong, takabur, riak. Ya, mentang-mentang kita dapat orang lain tak dapat, jangan kita bangga. Seronok sangat sampai kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, suka, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, dia yang maha kaya, ya, dia yang maha terpuji, dan sifat Allah Subhanahu wa taala juga yang Allah Taala nyatakan pada ayat ini supaya kita semua mengambil iktibar dengan apa yang berlaku sebagai pengajaran dan apa yang hilang kepada kita, supaya kita tidak sombong dengan apa yang Allah kurnia, dan supaya kita tidak takabur, ya, membangga diri, ya, kerana Allah Taala tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, ya, mukhtalin fakhur, orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri masing-masing. Ya, allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nas bil bukhli. Satu lagi sifat yang Allah Taala cela ialah mereka yang bakhil, kedekut, dan ya'muruna an-nas bil bukhli. Dahlah dia tu tak bagi, dia tu kedekut, bakhil, dan dia ajak orang lain untuk bakhil sama macam dia. Ya, dia ni perangai yang ada zaman jahiliah. Ya, waktu Nabi SAW menyebarkan Islam, ya, Abu Lahab berdiri, wahai peniaga-peniaga, ini orang Islam masuk, naikkan harga barang kamu, jangan bagi dia beli. Dan dipesan waktu di Madinah berlaku di kalangan munafik, la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu, jangan kamu beri, ya, nafkah tolong kepada orang beriman biar dia rasa susah. Ada sifat demikian. Maka sifat kedekut ini, sifat bakhil ni sebenarnya sifat yang mencela diri dia, merosakkan diri dia, bukan merosakkan orang lain. Maka kan itu Allah Subhanahu wa taala tidak suka, ya, kepada orang yang berperangai demikian, ya, yabkhuluna wa ya'muruna bil bukhli. Dia kedekut, dia bakhil, dan dia menggalakkan orang lain supaya bersikap macam dia. Ya, tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat, harta yang ada pada kita ialah harta yang kita nak guna. Ya, apa yang kita simpan itu sebenarnya bukan untuk kita. Ya, kadang-kadang kita waktu dunia ada orang balah dengan pak saudara, bila mati harta dapat pak saudara dia. Ya, pak saudara dapat harta dia, faraid. Ya, pak saudara dapat harta dia. Waktu dunia balah dengan pak saudara dia, tiba-tiba mati dapat pak saudara dia harta dia. Ya, apa yang kita nak buat ialah jadikan harta kita boleh tolong kita di akhirat. Jadikan jawatan kita boleh tolong kita di akhirat. Jadikan pangkat yang kita ada boleh tolong kita di akhirat. Ya, jadi orang yang beriman ialah orang yang memanfaatkan hidup dunia, ya, dan dia bersedekah, dia beri. Ya, bulan Ramadan ni bulan yang perlu kita banyakkan pengorbanan sedekah kita dan sebagainya. Ya. Dan ayat akhir sekali, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalnal kitaba wal mizan. Ayat akhir ni, ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa laqad arsalna, laqad demi sesungguhnya kami utuskan, ya, kepada kamu rasul-rasul kami, ya, membawa bukti-bukti kenabian, kerasulan tersebut, wa anzalna ma'amul kitab, dan diutuskan, diturunkan bersama-sama mereka ini ialah kitab suci. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala mengutuskan rasul satu. Bersama rasul tu ada bukti-bukti kerasulan. Bukti ni ada mukjizat hissi, ada mukjizat maknawi. Ada mukjizat yang sahabat boleh tengok, umpam bulan terbelah dua, batu bercakap di atas tangan Nabi SAW, air keluar ke jari ini. Satu lagi mukjizat Al-Quran Karim. Kita dah tak sempat tengok mukjizat sebab Nabi dah tak ada. Tapi bersama kita mukjizat yang paling kekal iaitu Al-Quran Al-Karim. Sebab tu Allah SWT sebut, ya, wa anzalna ma'ahumul kitab, bersama Nabi itu ada kitab-kitab. Ya, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, suhuf, ya. Dan setelah Allah Ta'ala sebut dua perkara, Rasul bersama dengannya kitab, wal mizan,
Ya. Wal mizan liyaquman nas bil qist. Dan Allah Taala turunkan mizan. Mizan ni iaitu Al-Quran menjadi perimbangan neraca, ukuran. Kita nak tahu perbuatan kita ni betul tak betul, mana ukurannya? Kalau saya tunjuk pada tuan-tuan duit, macam mana kita nak kenal duit ni palsu, duit ni yang duit asli? Macam mana kita nak kenal? Kita boleh kenal kalau kita bandingkan dua tu. Bila kita buat perbandingan, baru kita boleh beza mana yang palsu, mana yang asli. Ya, cop jari ataupun sign kita. Ada orang tiru tanda tangan. Nak tahu tanda tangan kita palsu ke dengan ori, macam mana cara nak buat? Kita kena bandingkan. Jadi kena ada benda yang dibandingkan. Maka Quran tu sebagai bahan original, asli. Nak tahu yang lain tu betul tak betul, bandingkan dengan Quran. Kalau dia betul sama Quran, maka dia asli, dia betul. Tapi kalau dia lain pada Quran, maka dia palsu. Maka Quran sebagai mizan, ukuran, timbangan, neraca, ukuran untuk pastikan benar atau tidak Al-Quran yang hujah-hujah dibawa. Ya, kalau betul Quran, maka dia betul. Bersalah dengan Quran, maka dia salah. Tak kira dibawa oleh kerajaan ke pemerintah ke siapa sekalipun, siapa yang betul dengan Quran maka dia betul, dan siapa yang salah dengan Quran maka dia salah. Ya. Wa anzalna hadida fihi ba'sun syadid. Yang akhir sekali Allah tak sebut, bersama-sama juga Allah turunkan besi yang faedahnya sangat banyak pada manusia. Tuan-tuan bayangkan kalau dunia tak ada besi, ya, bangunan tak ada besi, tak ada kekuatan nak buat jambatan macam mana kalau tak ada besi? Ya, jambatan kita nak buat macam mana kalau besi tak ada? Ya, kita bolehlah bacoh simen, tapi kalau besi tak ada, dia tak ada kekuatan. Allah tak sebut, jadikan besi itu ba'sun syadidun, ya, untuk menguatkan. Ya, betul-betul besi ini makhluk Allah yang Allah utus kepada manusia, yang faedahnya sangat banyak. Wa manafi'ul linnas, banyak manfaat pada manusia. Ya, wa ya'lamallahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan selain pada diberikan, ya, tentang besi dan sebagainya untuk kegunaan faedah bagi manusia, supaya ternyata pengetahuan Allah Taala tentang orang yang menggunakan, ya, yang menggunakan kekuatan handalnya besi tersebut dan menegakkan, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala serta menolong rasulnya. Ya, ada orang jadikan besi itu sebagai senjata, buat pedang dan sebagainya. Apa gunaannya? Mempertahankan agama Allah. Ada orang guna besi untuk kehidupan dia, ya, maka manfaat kepada dia, kepada keluarga dan sebagainya. Dan demikian jugalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat demikian, innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Maha kuat. Bila Allah sebut besi kuat, jangan kita anggap bahawa besi lah yang paling kuat. Tak, Allah pencipta besi itu dia Maha kuat, ya, dan aziz, dan Allah Ta'ala Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Tuan-tuan sekalian, kesimpulan apa yang kita boleh ambil dalam majlis tadarus pada petang ini ialah bahawa 5 ayat ini mencakupi, ya, pertama, hakikat hidup dunia. Yang kedua, apakah perbandingan akhirat berbanding hidup dunia yang kita sedang hidup ini. Yang ketiga, Allah Ta'ala suruh kita segera mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan pengampunan Allah, Allah Ta'ala akan balas syurga dan redai kepada kita semua. Dan yang keempat, supaya jangan kita apa-apa menimpa kita, jangan kita sedih sangat, duka cita sangat, seolahnya tak ada apa dah, hidup kita ni habis dah. Ya, hidup masih kena teruskan. Ya, dan kalau kita sedih di atas barang yang kita hilang, kita berusaha semoga Allah Ta'ala ganti lebih baik daripada apa yang kita hilang. Ya, kalau sekiranya barang yang kita barang kita, keluarga kita kembali ke rahmatullah, menerima Allah Ta'ala, kita doa pada Allah Ta'ala, pada dia, dan kita beramal. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama, ya, suami kita, bersama anak kita, bersama mak ayah kita dalam syurga di akhirat. Seronok tak kita Allah pertemukan sebagai akhirat? Tentu kita gembira. Bayangkan kita dikumpulkan dalam syurga bersama suami kita, mak kita, ayah kita, sahabat-sahabat yang bersama kita dalam satu syurga di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Dan akhir sekali ialah, marilah kita sama-sama menjadikan Quran sebagai panduan hidup kita seharian. Apa saja, sama ada kita peniaga, ahli politik, siapa sekalipun, marilah kita jadikan Quran sebagai panduan hidup kita. Mudah-mudahan Allah Taala redha kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu alam. Selamat berbuka puasa semua. Doa mudah Allah terima puasa kita semua pada hari ini, dan hingga kita bertemu dalam masa-masa akan datang, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.